Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bab yang ke-68, hadis 124, muka surat 139, tajuk aduan jiran. Babu syikayatul jar. Bab pada menyatakan tentang syikayah, aduan, al-jar, jiran. Maksudnya kes ini berhubung dengan peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah mengenai seorang lelaki yang protes, atau dalam bahasa kita dia pergi report dekat Nabi tentang buruknya jiran dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala rajulun, telah berkata seorang lelaki. Tak disebut gerangan atau identiti pengadu dirahsiakan identiti dia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaran, sesungguhnya bagiku seorang jiran. Dia main mengadu dekat Nabi, sesungguhnya bagiku seorang jiran. Yu'dhini, yang menyakiti diriku. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia ada seorang jiran yang bersikap buruk, menyakiti dirinya, tapi dia tak cerita apa yang kawan tu buat. Faqal intaliq, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kau pergi balik. Fa akhrij, keluarkan, pergi balik rumah kau, keluarkan mata'aka, barang-barang rumah kau. Mata', kerusi, meja, almari, bawa keluar. Ila tariqah, pergi letak tengah jalan. Pergi bawa keluar, pergi letak tengah jalan. Fantalaqa, dia pun balik. Fa akhrija mata'ahu, dia pun bawa keluarlah barang-barang dia seperti yang disuruh oleh Rasulullah. Dia bawa keluar barang-barang dia, pergi letak tengah jalan tu. Fajtama'an nasu alaihi, jadi bila orang nak lalu, fajtama'an nas, bila manusia nak lalu, manusia akan tengoklah, berimpun lah. Jadi terganggu, keadaan tindakan dia tu terganggu. Tengok, apa dia tiba-tiba dia bawa keluar barang di luar daripada rumah. Faqalu, mereka bertanya, ma sya'nuka, apa kes? Apa pasal ni dia bawa keluar barang ni? Qal, jawab dia, li jarun yu'dhini. Dia kata, ini semua ada kes jiran yang buruk ni duk kacau aku. Kemudian aku pergi jumpa Nabi, Nabi suruh bawa keluar. Jadi cerita tu terbongkar. Mula orang tak tahulah kan pasal kes tu antara mereka dua. Tapi bila dia bawa keluar barang tu sehingga mengganggu orang lain,
ataupun sehingga orang lain nampak barang-barang tu, orang tanya pasal apa. Duk tak duk bawa keluar barang hang, kes apa? Apa cerita? Dia kata ni jiran aku perangai tak elok. Faja'alu yaquluna, mereka yang dengar cerita dia tu, yang mengetahui asbab, punca kenapa dia bertindak sedemikian, maka ramai-ramai mereka itu berkata, berdoa, Allahumma al'anhu, ya Allah, laknatlah si jiran yang jahat ni. Si jiran dia ni yang duk buat dia ni, laknat dia. Allahumma akhzihi, ya Allah engkau hinakan. Maksudnya mereka yang tahu cerita tu mendoakan keburukan kepada lelaki tadi, yang jiran dia tu. Fabalaghahu, maka bila orang duk doa dekat dia tu dengar sampai, mari kata laknat dia tu, Allah Ta'ala hina dia, burukkan dia, doa bagi dia. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang. Fabalaghahu faatahu, dia pun pilah kat jiran dia yang buat keluar barang tadi ni. Jiran hok jahat tu lah, yang buruk tu, yang perangai tak elok tu. Dia pergi kat jumpa kat jiran dia yang buat keluar barang. Dia kata, irji' ila manzilika, hampir ambil balik buat masuk lah. Pergi ambil balik buat masuk. Pergi balik masuk dalam rumah hang. Fa wallahi, demi Allah, la u'dhika, aku tak kacau orang hang. Macam mana tuan-tuan? Tak mahu tuan-tuan duduk taman lagi mudah, bawa keluar petik air, mesti basuh ya, cukup. Cuma saya takut sebelum tuan-tuan buat masuk, orang lain tolong buat masuk. Hadis rawahul Bukhari. Kalau tuan-tuan tengok hadis yang ke-125, hadis yang ke-125 juga mempunyai maksud yang sama daripada Abu Juhaifah. Seorang lelaki mengadu kepada Nabi mengenai jirannya. Lantas baginda bersabda, ambillah hartamu, letakkan di atas jalan. Dengan demikian, sesiapa yang melalui jalan tersebut akan melaknat jiranmu tadi. Orang ramai yang melalui jalan itu memang melaknat lelaki tadi, lelaki jiran yang buruk tadi. Sehubungan dengan itu, jiran yang menyakitinya datang bertemu dengan Rasulullah seraya berkata, apakah yang dilakukan oleh orang ramai tersebut? Selepas itu Nabi bersabda, sesungguhnya laknat Allah melebihi laknat mereka. Kemudian Nabi bersabda kepada orang yang mengadu tersebut, cukup sudah bagimu, atau kata-kata yang seumpamanya. Yang riwayat yang kedua ni, dia kata, dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, Allah laknat engkau lebih daripada manusia melaknat engkau. Akhirnya dia pun bertaubat, menyesal, dan dia balik kepada perbuatan dia tak menyakiti jirannya. Dua-dua hadis ni mempunyai maksud dan makna yang lebih kurang sama, iaitu arahan Nabi supaya lelaki yang diganggu oleh jiran dia tu buat protes dengan cara apa? Mengeluarkan barang pitak tengah jalan. Jadi benda tersebut menyebabkan orang ramai yang melalui kawasan tersebut terganggu. Kan, terganggu bukan dengan tengok apa cerita ni. Jadi orang yang lalu tu pun tanya, dapat maklumat, melaknat, doa buruk pada jiran yang kacau jiran dia tadi ni, sampai Nabi suruh protes. Nabi suruh bertindak satu perkara yang sangat kita panggil agresif. Pergi buat macam ni lah, bantahan, sehingga orang ramai terkesan.
Ada juga satu lagi hadis, kalau kita tengok, yang ni dia lain sikit. Sebelum Nabi SAW suruh dia bawa keluar barang tu, Nabi suruh dia sabar. Kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ja'a rajulun ila Nabi, telah datang seorang lelaki kepada Nabi, yashku jarahu, dia mengadu tentang buruknya jiran dia menyakiti diri dia. Faqal, Nabi berkata, idhab fasbir, kau pergi balik, kau bersabarlah, sabar. Fa'atahu marratain aw thalathan, 3 kali, 2 atau 3 kali. Nabi kata dia mengadu, Nabi kata balik, sabar, sabar. Apa dia buat, kang sabar. Esok dia main, berapa lama lepas tu dia main lagi. Dia kata Rasulullah, tak jadi, dia duduk kuisakan, balik dan sabar. Dia main lagi, tak selesai. Rasulullah kata, hang balik pula kali ni, hampir buat keluar barang hang, hampir cerita lagu tu lagi tadi lah. 3 kali Nabi suruh dia balik, sabar, bertenang, relax. Tapi tak sudah cerita tu, 3 kali mai, baru Nabi SAW kata dekat dia, idhab fatrah mata'aka fit tariqa, kau pergi ambil barang-barang kau pergi campak. Fatrah, kau pergi campak tengah jalan. Fataraha mata'ahu fit tariqa, faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabarah. Bila dia campak tengah jalan, orang pun tanya pasal apa jadi kat hang ni, bercerita, dia pun cerita dekat orang ramai. Faja'ala an-nas yal'anu, mereka pun laknat dia, teruk lah. Laknat ni dia maki lah, teruk lah. Semoga Allah Ta'ala burukkan dia, semoga Allah Ta'ala balas dia. Doa-doa yang bersifat melaknat, buruk, negatif. Last kali dia pun dia pun bertaubat. Nampak? Bertaubat. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi matan dia lebih kurang sama. Cuma dalam hadis ni dia ada tambahan isbir, idhab fasbir, balik sabar, balik sabar. 3 kali baru Nabi suruh bertindak. Okey. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan? Di kalangan para ulama mereka sebut, hadis ni menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah dan membenarkan sahabat lelaki tadi ni bertindak sesuatu yang agak dia panggil apa ni, tindakan ni agak keras, untuk memberi pengajaran kepada jiran yang buruk tadi, yang akhlak dia tak elok tadi. Cuma tuan-tuan, apakah hadis ni boleh diamalkan pada masa sekarang? Itu antara benda yang disebut apabila para ulama menghuraikan hadis ni, mereka timbulkan soalan itu. Hadis ni sebahagian daripada ulama kata sesuai pada zaman dan ketika itu. Protes cara bawa keluar barang pergi letak tengah jalan ini satu benda yang diterima pada zaman tersebut. Maksudnya kesan dia dan tindakan itu okey pada masa itu. Itu saluran dan cara nak ajak jiran yang buruk tadi. Tapi dalam konteks zaman sekarang, para ulama kata tindakan ini sudah tidak relevan, kerana dia boleh menimbulkan kemudaratan dan juga suasana yang lebih buruk. Sebab kita ada banyak saluran. Report MPK
Banyak kawan-kawan yang duk kerja di MPK bagi tahu, pi report dekat depa kalau jiran buat renovation ke apa, tak puas hati, tanam pokok bunga lebih ke apa, nanti MPK mesodok pokok-pokok bunga tu lempak tepi-tepi. Senang. Cuma habaq ke MPK tolong rahsiakan. Ada yang tambah owning apa semua yang melanggar, dia ada peraturan kerajaan tempatan. Kita pergi report lah. Tanam pokok pelam sampai berjuntai masuk, tanam kucing. Kalau ikut mufti dia suruh tangkap pitok ya kucing tu. Kan? Betul tak? Ada fatwa tu kan? Bukan fatwa lah, pandangan dia kan. Tak berdosa. Tangkap pitok tak mana-mana, senang. Men. Jangan duk habaq lah. Malam-malam tangkap. Men. Boleh. Kalau dia berjuntai di rumah kita, tak kira lah pokok apa ke, baguk ke, bogok ke, apa ke, pangkah bagi. Dia kata jangan ni 7-8 ribu. Tak ada. Dia masuk rumah kita. So kita pergi report lah. Buat tindakan yang mengikut saluran undang-undang. Tak payahlah buat keluar barang tu. Sekali lagi pergi baca hadis ni, dia pergi bawa keluar barang tu, elok. Dia tahu tak, jiran pun tak berubah, barang hilang. Satu bak pula. Jadi kita ada saluran ni. Kita ada cara protes. Maksudnya kita bertindak mengikut saluran untuk menunjukkan ketidakpuashatian kita. Tetapi sebelum daripada itu, kalau kita tengok dalam hadis yang Abu Daud tadi, kita diminta menggunakan saluran yang lebih harmoni. Mungkin kita boleh pergi cakap elok-elok. Mungkin dia tak perasan. Mungkin dia tak sedar. Dia kata saya ni mari nak tegur sikit lah. Mari nak cakap sikit. Ada benda saya terganggu. Saya tak suka lah macam ni, terganggu. Mungkin parking kereta ke. Macam-macam dia nak jadi kes ni. Saya terganggu. Maka saya pergi habaq dekat dia. Ni duk buat bumbung ni elok lah, rumah cik tak masuk air lah, pasal dia turun main rumah saya. Pergi habaq dekat dia. Suruh dia pergi perbaik balik ke mana ke. Habaq pergi cerita dekat dia. Mungkin dia tak nampak, terlepas pandang. Dia tak perasan, dia tak minta maaf, saya tak tahu. Bagi tahu elok-elok. Tapi kalau gamuk jenis tak makan saman, jenis buat tak reti, jenis buat tak tahu, jenis memang tak boleh nak berkira sama, hadis ni boleh diguna pakai. Dengan kita bertindak. Tapi satu sikap, mungkin ada satu jiran dia tak setuju. Jiran dia tanam pokok, duk masuk di rumah dia daun apa semua. Dia kata potong pokok ni. Kalau tak potong, dia kata saya ada tanam elok ni, saya akan rakam. Lepas tu kelaku orang lain ni apa dia? Kelaku orang lain ni nak viral. Nak viral, nak rakam ni nak viral. Saya ada tengok satu video perempuan pergi duk agama ni, antara benda yang dia suruh kita jaga maruah kita. Pasal itu dalam Islam, antara maqasid, tujuan agama Allah Ta'ala buat turun ni untuk memelihara, bukan sahaja akal, bukan sahaja nyawa, agama, harta, keturunan. Satu lagi apa dia? Memelihara maruah. Dan kita tak boleh, haram, berdosa besar kita buat satu benda yang mencemarkan maruah kita dan orang lain. Pasal itu banyak hadis, man satara musliman fid dunya satarahu Allahu yaumal akhirah. Nabi SAW kata, siapa yang menutup aib saudara dia, memelihara aib saudara dia, menjaga buruk saudara dia, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Dan kita sebelum perintah jaga aib orang, kita kena jaga aib diri kita dulu. Ini duk pergi rakam video yang benda tu memalukan dia, mengaibkan dia, memburukkan dia. Ini satu sikap manusia yang bahaya ni apa dia?
gila glamour. Dan tuan-tuan tahu ada pepatah Arab, nak glamour tahu Arab ada ajak cara nak glamour. Dengar saya nak ajak tuan-tuan. Macam mana nak glamour? Nak glamour cepat macam mana? Arab ada ajak. Arab ada satu pepatah. Dia ajak macam mana nak glamour. Khalif tu'raf. Hang buat benda pelik pada orang, hang buat benda yang berlawanan, khalif. Hang buat benda yang bersalahan dengan orang, tu'raf. Hang akan glamour. Contoh apa dia? Contoh jalan tu, kot tu, kita apa? Dia panggil apa? Lawan arus. Glamour. Glamour. Buat beling pada orang. Buat satu benda yang kata apa, pelik. Bahasa kita buat benda pelik, tu'raf. Engkau akan glamour. Sebab itu orang yang sengaja buat benda pelik, benda-benda simple ya. Contoh kan, saya tak sebut mana-mana, saya sebut umum. Benda ketui sampai nak bera, nak maki berkandang. Nampak lekeh, low class. Nampak kampung sangat, darat sangat. Benda ketui tak ada PKFC katanya. Saya dengar, saya tengok lah pasal tengok sakan sangat kan. Saya kata malulah orang Islam. Lepas tu dia cakap dialek pula. Kita tahu dialek mana lagi buat malu. Nasib baik tak cakap pelik. Kalau tidak kita tukar IC. Dia nak protes. Dia nak tunjuk kata dia tak puas hati. Saya ulah ni pasal ada kaitan dengan hadis protes ni. Dia nak habaq dia tak puas hati. Layanan tak bagus. Tak perlu nak satu Malaysia nak tahu. Dan dunia, orang Malaysia ni banyak lagi masalah nak fikir ni. Omicron lah, booster lah, apalah. Banyak masalah ni, nak sambut Ramadan lah. Benda hang ni kan. Ini satu, pasal tu saya nasihatkan orang-orang yang seperti ini, macam mana kita nak ajak dia, kita jangan layan dia. Jangan kita popular. Dia nak popular, dia nak glamour. Kita jangan layan, kita abaikan dia. Ini juga satu sikap. Kerana tindakan dia itu memalukan diri dia. Dalam Islam, kita tak boleh buat benda-benda yang dia panggil khawarimul muru'ah. Benda yang boleh mencacatkan, menjatuh, mencemarkan maruah kita. Tak boleh. Nabi SAW, dia tak benarkan kita pakai pakaian yang beling pada orang. Libasus syuhrah. Orang lain tak pernah tengok pakaian tu, kita main pakai. Sampai orang tengok, geng mana ni? Kan? Sampai orang nampak kita tu, agama tak mau kita tu jadi bahan percakapan. Bahan apa orang kata? Bila kita pergi pasal tu nak pergi kenduri pakai bagi kena dengan gaya. Semua orang pakai baju Melayu, tak tahu dia main dengan pakaian apa? Kot, boh apa mau masuk. Dia jadi merak buih. Bukan merak dia buih. Ui, dia ni main mana majlis apa? Dia pelik pada orang. Dia duk rasa pelik lah. Memang dia pelik lah. Lepas tu bila dia pelik, orang akan fokus pada dia. Tenggelam pengantin. Dia jadi tajuk utama. Yang tu agama tak benarkan. Kan? Itu agama tak benarkan. Okey. So, hadis ni kalau tuan-tuan tak puas hati dengan jiran, ada tindakan yang menyakiti tuan-tuan setelah tuan-tuan menggunakan semua saluran diplomasi, maka tuan-tuan bolehlah bertindak menggunakan saluran undang-undang. Setelah tuan-tuan pergi berunding, pergi berbincang, tegur, bagi tahu dekat JKK, suruh JKK pergi bercakap elok-elok, habaq kat tu imam, suruh tu imam pergi tegur. Semua makan tak habis dah, tuan-tuan pergi report lah. Suruh ambil tindakan. Nampak? Lepas tu dia akan pergi jumpa Tok Bomo. Dia tak siapa report, Tok Bomo macam biasa, bukan orang jauh. Orang dekat. Kan? Ya. Pilih. Okey. Sambung lagi. Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan orang ramai yang mari itu doa buruk pada dia. Allah laknat dia, Allah burukkan dia, Allah hinakan dia. Nombor satu, bolehnya kita doa buruk pada orang yang buat zalim atau buat benda yang tak elok pada kita. Ni boleh juga. Dan disunnahkan penterah sikit. Tuan-tuan, contoh keluar-keluar terpijak tek kucing. Ya Allah, ya Tuhanku,
engkau hukumlah tuan kucing ni. Tahu dah kucing kau jiran sebelah. Engkau biarlah dia cirit ke apa, tak boleh berak seminggu ke apa, kerana aku teraniaya. Dah bagi dia dengar. Esok tuan-tuan, mangkit tengok-tengok keluar rumah, ada orang basuh lantai. Mereka basuh lantai. Dia tanya pasal apa ni? Saja lama tak khidmat pada jiran. Derah sikit. Pasal apa? Untuk takdib, untuk nak adabkan dia. Maka sebab itu Nabi suruh buat keluar tu pasal apa? Pasal nak suruh orang lain doa kat dia, nak bagi pengajaran, nak ajak dia. Sebab itu bila dia dah menyesal, dia dah bertaubat dan dia dah sedar, pengajaran tu dah sampai, Nabi kata apa? Ambil buat balik masuk. Maka yang pertama, kalau ada orang buat zalim, buat naya kat tuan-tuan, nampak gaya jalan lain tak boleh dah, minta supaya Allah Ta'ala ambil tindakan. Pasal itu salah satu daripada doa yang mustajab dan dibenarkan kita doa, boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menganiaya atau zalim pada kita. Sebab itu Nabi kata thalathun da'awat mustajabat la syak fihinna. 3 doa yang tidak ada hijab, yang tidak ada keraguan, yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul mazlum. Jiran ni dia tersakit, dia teraniaya. Tindakan jiran dia tu menyebabkan hidup dia terganggu, tension, tekanan. Sebab itu jiran ni tajuk yang besar. Sebab manusia berurusan dengan jiran setiap hari. Tuan-tuan jumpa Tok Imam bila ya? Jumaat ya? Kalau main sembahyang waktu 5 kali seminggu, 5 kali sehari. Jiran hari-hari. Lebih banyak jumpa jiran daripada jumpa keluarga. Sebab itu jiran ni disebut oleh Jibril berulang kali. Kerana manusia hidup bersama dengan jiran. Jiran itu sebahagian daripada hidup dia, sebahagian daripada urusan dia. Maka sebab itu tuan-tuan, pilih jiran ni macam pilih bini lah. Pasal bini hari-hari kita jumpa, jiran pun hari-hari kita akan mengadap dia. Itu antara. Nak selamat tuan-tuan, pilih rumah yang tak ada jiran. Tak ada bab jiran. Kira dalam buku bahagian rekod, jiran clear, tak ada dosa. Pasal apa? Pasal dia tak ada jiran. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni juga menunjukkan keharusan kita berdoa secara kuat bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada orang tersebut. Nampak? Boleh ya? Pertama kita boleh doa buruk, yang kedua kita boleh doa yang agak keras. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita biasa dengar hadis yang mana siapa-siapa yang menimbulkan gangguan pada orang lain, memang dia akan terkena doa laknat. Dan bila orang doa laknat, Allah Ta'ala akan laknat pelaku dia. Antaranya hadis yang boleh juga kita ambil, apa dia? Kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang tuan-tuan masyhur, selalu dengar. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi kata, jangan kamu buang air di tengah laluan orang ramai dan jangan buang air di tempat orang berteduh, yang mana benda itu mengganggu orang lain. Jadi kita boleh buat kesimpulan apa? Orang-orang yang bila dia bertindak mengganggu orang lain terkesan dengan tindakan dia sebenarnya tergolong dalam golongan yang dilaknat. Laknat ni apa? Apa makna laknat? Laknat maksud dia jauh daripada rahmat Allah. Bila kita kata laknat Allah, laknat Allah itu maknanya jauh. Allah haramkan rahmat dia ke atas hang. Hang tak dapat rahmat Allah. Manusia kalau tak ada rahmat Allah, tak ada makna dalam hidupnya. Rahmat Allah benda yang paling besar. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata ittaqu al-la'anain. Takutlah kamu kepada 2 perkara yang menyebabkan kamu dilaknat. Walaupun hadis ni dia sebut 2 benda, tapi dia sebenarnya boleh dikiaskan dalam semua bab yang membawa makna yang sama, iaitu apa? Mengganggu orang lain. Orang yang paling besar kita tak boleh ganggu, jiran. Kemudian sahabat tanya, qalu, mereka bertanya, wama al-la'anan,
ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan dua perkara yang disebut tadi ni kita kena laknat? Nabi kata, alladhi yatakhalla fit tariqin nas, iaitu orang yang dia pergi buang air besar di tengah jalan, sehingga bila orang lalu, orang terganggu dan tersakit dengan tindakan dia. Dia pergi berak tengah jalan, bila orang lalu, orang terpijak, orang terkena. Orang akan kata apa? Orang akan maki, orang akan keluar kata-kata buruk. Siapa ni kan? Kalau mungkin kita tak berak tengah jalan, tapi ni dia pergi masuk tandas, dia tak flush, dia tinggal, dalam bahasa Melayu dia meninggalkan jasa. Dia pergi tinggal jasa. Orang lain masuk, orang lain maki dah. Oh, dia ni betul ya kan. Dia pergi buang di situ, dia tak cuci. Orang lain masuk, orang lain pula kena cuci dia punya pelaburan. Orang laknat tak dia? Orang maki dia. Itu maksudnya tindakan-tindakan yang mengganggu, menyakitkan, menyusahkan orang. Tak boleh. Nampak? Itu antaranya. Yang kedua, fi dhillihim, pada tempat orang berteduh. Dhillihim, tempat mereka dulu orang Arab, bila dia musafir jauh-jauh dulu, dia ada kawasan berteduh, pokok-pokok yang tempat mereka berteduh. Mereka tak ada lah kawasan rehat macam kita ni, tapi mereka ada tempat-tempat berteduh. Tempat-tempat berteduh tu, kalau manusia pergi buang najis di situ, habis jahanam. Habis orang lain tak boleh nak tumpang, habis orang lain tak boleh nak dapat manfaat. Jadi hadis ni menyebabkan, kata para ulama, sesiapa yang bertindak mengganggu laluan manusia, mengotorkan tempat manusia berteduh, dia mendapat laknat daripada manusia dan laknat daripada Allah. Sebab itu bila kita buat satu benda, jangan buat sesuatu yang mengundang doa buruk orang kepada kita. Jangan bertindak satu benda yang menyebabkan orang laknat kita. Nampak? Hadis ni juga menunjukkan kepada kita ni, yang dia tu kata, ya Allah, laknatlah jiran dia, laknatlah jiran dia. Dan hadis yang kita baca tadi, kalau orang buat tempat-tempat ni kan, orang laknat kita, menunjukkan harus kita melaknat. Boleh kita laknat. Asal laknat ni tak boleh. Kita laisal mu'min bitta'an wala la'an. Nampak Nabi kata, laisal mu'min, orang beriman, mulut dia laisa bitta'an, dia bukan ta'n, jenis kaki maki. Di mulut tu dia bukan jenis orang maki. Wala la'an, la'an bukan kaki pelaknat. Orang mukmin laisa bitta'an wala la'an wala fahish, cakap kotor, fahsya, wal badhi, cakap kasar. Orang mukmin dah. Orang beriman, dia mulut dia tak suka laknat orang, tak suka maki orang. Cakapan dia santun, bahasa dia halus. Tapi kalau di mulut dia bodoh, itu bukan orang beriman. Itu mulut huduh. Orang beriman dia cakap elok. Tengok Nabi. Anas bin Malik kata dia 10 tahun duduk dengan Nabi. Nabi sampai di Madinah umur dia 10 tahun. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. 20 tahun umur dia, Nabi wafat. 10 tahun. 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Sepatah perkataan yang buruk dia tak pernah dengar keluar daripada mulut Nabi. Bukan 10 hari. 10 hari kot boleh berlakon. 10 hari kot boleh pedon cakap bagi elok kan. 10 tahun sepatah. Satu hari kata Anas bin Malik, Rasulullah suruh aku pergi buat urusan. Pergi, pasal dia khadam, pergi. Dia budak lagi. Dia pipi, dia jumpa tengah jalan kawan-kawan dia duk main. Budak-budak bila tengok kawan-kawan dia main, dia pergi main sama. Lama Nabi tunggu tak balik. Nabi pergi cari, tengok dia duk main. Nabi tunggu dia duk main. Habis dia main, Nabi pergi kat dia. Anas, apa yang aku suruh anda buat ke? Dia tak buat. Kenapa tak buat? Pergi buatlah. Dia kata, Nabi tak kata. Nabi tak marah, Nabi tak maki, Nabi tak cakap. Itu Rasulullah SAW. Maka sebab itu orang yang mengikuti Rasulullah hendaklah dilihat pada mulut dia.
Mulut dia kan. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kata para ulama juga, Nabi memberi amaran supaya apa-apa sahaja yang boleh mengundang laknat di atas tindak tanduk kita hendaklah dielakkan. Nampak? Namun jika seseorang itu tidak berhak dilaknat, kita pi laknat dia. Dia tak kena laknat tu, kita pi laknat dia. Pi maki dia benda yang dia tak buat, dia tak. Walladzina yu'dzu. Tuan-tuan kena ingat dalam Quran ada sebut satu ayat, walladzina yu'dzuna minal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Walladzina yu'dzuna minal mu'minin wal mu'minat. Quran kata mana-mana orang yang menyakiti orang beriman, sama ada orang itu lelaki atau perempuan, bighairi maktasabu, benda yang dia tak buat, benda yang dia tak kata. Kawan tu tak kata macam tu pun, kawan tu tak buat macam tu pun, dia pi kata, dia pi buat, dia pi tuduh. Pasal tu dalam Quran dia tak guna perkataan fitnah, dia guna perkataan buhtan. Satu orang tak kata, satu orang tak buat, kita pi kata, kita pi tuduh dia kata, kita pi buat dia kata, kita pi create kata dia kata, faqad ihtamalu buhtanan. Quran kata dia telah menanggung satu pembohongan wa isman mubina, dosa yang besar. Itu dia panggil perkataan tu apa dia? Buhtan. Tuduh orang benda yang orang tak kata, dan tuduh orang benda yang orang tak buat. Nampak? Sebab tu sebelum kita melaknat, kita hendaklah memastikan apakah benar kawan tu buat. Kita tak boleh kata, ni siapa buat? Dia tu buat. Hang tahu mana? Tak ada orang lain dah kelaku ni. Tak boleh. Yang tu tuduhan liar. Kita bertanggungjawab di atas perkataan kita. Okey tuan-tuan. Dan hadis ini menunjukkan bahawa tindakan kita itu sehinggalah orang tersebut berhenti. Bila dia insaf, kita kena berbaik balik dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, kesimpulan akhir dia, kita boleh pulau orang. Sampai bila kita nak pulau? Isteri kita, Quran kata mula tegur dia. Kalau dia tak mau terima teguran, jangan tidur sekali. Sampai bila kita marah dia, kita ajak dia, sampai dalam Quran kata sampai dia taat balik. Lepas dia taat, jangan dia buat panggil mobile tak tahu halau. Mula kita tegur dia, tahan jangan buat benda ni. Lepas tu kita pisah tempat tidur, dia main minta maaf. Dia minta maaf, dia minta ampun, dia menyesal lah. Cukup. Berhenti, kita kena terima dan kita kena berubah. Jangan aku tak mahu, aku nak ajak hang sikit. Tak ada. Yang ni melampau. Dia dah berubah, dia dah minta maaf, dia dah sedar. Kita jangan, Quran kata jangan bertindak lebih pada kadarnya. Sebab itu kalau kita baca Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tuan-tuan dipulau oleh Nabi sebab dia tak pergi perang Tabuk. Semua sahabat tak bercakap dengan dia. Semua sahabat pulau dia, boikot dia. Sampai bila? Elok-elok Quran turun kata Allah terima taubat dia. Allah terima taubat Ka'ab. Semua pakat lari pergi jumpa Ka'ab. Pergi habaq Ka'ab, abshir. Ka'ab gembira, Tuhan dah turun ayat. Semua jumpa kot. Ka'ab kata aku jumpa kawan tu. Dia kata tahniah Ka'ab, abshir, bagi berita gembira. Semua terima. Tak ada siapa pun yang berdendam atau siapa pun yang lebih daripada Allah dan Rasul. Sebab itu bila kita boikot, kita marah, kita bertindak, setakat dia dapat insaf, dia insaf, dia menyesal, cukup. Jangan kita lanjutkan. Jiran kita minta maaf, cukup, berhenti dekat tu. Dibenarkan kita bertindak sekadar dia mendapat pengajaran. Lepas dia dapat pengajaran, dia mari minta maaf, kita jangan terbawa-bawa dengan perasaan kita. Sebab Nabi kata, okey cukup, bawa masuk balik barang hang. Dia dah insaf. Jadi tuan-tuan, itu pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni, bagaimana kita menyalurkan ketidakpuashatian kita dan juga sikap buruk jiran kepada kita
ada tindakan keras atau tindakan yang agak agresif yang dibenarkan oleh Nabi dalam memberikan didikan kepada dia, tetapi hendaklah mengikut saluran yang betul. Kata para ulama, pada zaman dan ketika itu tindakan itu diterima dan difahami. Maksudnya bawa keluar barang tu, protes cara tu okey, boleh. Zaman lah ni mungkin ada cara lain, tak sesuai lah, nak dipraktikkan. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah sekadar itu. Masa pun dah agak lewat, tuan-tuan pun ada urusan. Mudah-mudahan rahmat Allah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.